أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yang berbahagia lagi dikasihi Al-Fadhil Tuan Imam, yang berbahagia Al-Fadhil Tuan Bilal, Ahli Jawatan Kuasa Masjid Abidin Kuala Terengganu, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, sidang pendengar Terengganu FM yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada malam yang penuh ceria ini, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, dipertemukan kita bagi sama-sama solat maghrib secara berjamaah di masjid yang penuh berkat ini, dan seterusnya sama-sama kita berkongsi sedikit peringatan, ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan perkongsian dan diskusi ini memberi manfaat yang besar buat diri kita, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat, sidang pendengar dan jemaah yang dirahmati Allah sekalian, pada malam yang penuh berkat ini, sekadar perkongsian dalam tempoh masa yang begitu terhad, saya sukacitanya ingin berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian berkenaan dengan salah satu daripada penghalang yang menghalang seorang hamba ni daripada beribadat kepada Tuhannya. Salah satu daripada penghalang-penghalang yang mana menghalang seseorang hamba ini untuk beribadat kepada Tuhannya. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat dirahmati Allah sekalian, saya petik daripada karangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Bagi seorang Muslim, bagi seorang mukmin, dalam ibadat yang dilakukan oleh mereka ini, terdapat 4 penghalang yang utama. Terdapat 4 penghalang yang utama, yang 4 perkara ini memang betul-betul menyekat ataupun betul-betul mengganggu perjalanan ibadat seorang hamba sebenarnya. Apa dia 4 perkara tu? Yang pertama ialah dunia. Yang pertama ialah dunia. Itu penghalang yang pertama. Kemudian penghalang yang kedua ialah makhluk, ataupun dalam erti kata yang lain manusia yang talih, iaitu manusia yang berbuat maksiat, manusia yang berbuat derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga apa dia? Iaitu syaitan. Iaitu syaitan dan juga iblis. Ini penghalang yang ketiga yang menghalang hamba daripada melakukan ibadah kepada Tuhannya. Dan yang keempat apa dia? Yang keempat dari dalam diri manusia itu sendiri, iaitu hawa nafsu. Daripada diri manusia itu, iaitu hawa nafsu. Maknanya ada di kalangan 4 perkara yang menghalang hamba ini, ada yang dalam kategori persekitaran, iaitu dunia. Dunia ini dia satu persekitaran yang mana dia begitu menarik minat manusia ni untuk menuju, untuk bermatlamatkan kepada dunia. Itu persekitaran. Yang kedua makhluk. Makhluk ni ialah sohbah, lebih kepada orang yang mendamping, orang yang kita bergaul, orang yang bersosial. Tetapi makhluk ini kalau tidak kena pada orang yang betul, maka dia adalah penghalang kita ni ataupun manusia ni, orang beriman ni, untuk beribadat kepada Tuhan. Yang ketiga ialah syaitan. Ini memang dah tanggungjawab
Memang tanggungjawab syaitan dah. Ni memang dendang kesumak yang lama dah syaitan ni. Yang mana target dia ialah menyesatkan manusia. Sukanya dia apabila dia dapat menghalang seorang hamba melakukan kewajipannya. Dan yang keempat, bukan daripada faktor luaran. Bukan daripada faktor luaran, iaitu faktor dalam mandiri itu. Faktor dalam mandiri itu. Yang mana penghalang ni hanya diri sendiri yang boleh kontrol. Hanya diri sendiri yang boleh kontrol. Orang lain tidak boleh campur tangan. Walaupun daripada dalaman diri ni, iaitu hawa nafsu ni, kalaulah silap kontrol, memakan diri. Kalau pandai kontrol, dia akan mendorong diri menjadi orang yang beruntung. Tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah sekalian, pada malam ni untuk membincangkan keempat-empat perkara ni, rasanya tidak sempat. Cuma boleh saya sentuh sekadar perkongsian pada malam ni dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Faktor yang ketiga ataupun penghalang yang ketiga iaitu syaitan. Syaitan yang mana syaitan ni antara musuh utama manusia. Kata Imam Ghazali, ada dua perkara yang menyebabkan kita rasa tak patut kita ikut syaitan. Sebelum dia menghuraikan macam mana langkah-langkah untuk menghindari daripada hasutan syaitan, macam mana langkah-langkah untuk kita berhadapan dengan hasutan-hasutan dan sebagainya, Imam Ghazali nyatakan dua perkara kenapa kita kena bermusuh dengan syaitan. Iaitu apa dia? Yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang pertama, syaitan itu musuh yang menyesatkan lagi nyata permusuhannya, serta tiada harapan untuk membuat pendamaian dengannya, dan tiada keamanan bagi mengekalkan rahmat kebaikan ke atasnya. Bahkan dia ni, syaitan ni tidak berpuas hati melainkan anda terus binasa sama sekali. Maka kalau begitu, tiada hal ataupun tiada jalan untuk keamanan daripada seumpama musuh ketat ini, dan tiada jalan anda hendak melupakannya. Dalam Al-Quran, dua ayat yang sudah memadai kita menganggap siapa sebenarnya syaitan ni. Kita panggil syaitan ni, mudah ceritalah. Kita panggil syaitan, ada dua ayat padang dah untuk kita rasa siapa syaitan sebenar. Kata Imam Ghazali, syaitan ni daripada dulu lagi, daripada start permulaan anak Adam ni, dah dia jadi musuh dah. Dengan peristiwa yang berlaku, hanya kita ingat peristiwa yang berlaku dengan Nabi Adam dan juga isterinya Hawa, kita boleh anggap sampai bila-bila dia adalah musuh yang nyata dan tidak ada keperluan untuk kita ikut dia. Dan memang satu kewajipan untuk kita memusuhi dia. Firman Allah Ta'ala, Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah telah aku janjikan, yakni perintahkan kepada kamu wahai anak-anak Adam, supaya kamu tidak menyembah syaitan, sesungguhnya dia adalah musuh yang nyata bagi kamu. Berdasarkan ayat ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Allah Ta'ala tak bagi secara kinayah. Allah Ta'ala tak bagi secara majas siapa syaitan sebenarnya. Tapi Allah Ta'ala jelaskan secara sarih, secara terang siapa syaitan, iaitu aduun mubin. Telah nyatakan syaitan adalah musuh, kemudian mubin pula musuh yang nyata. Maka di sini tak ada kompromi dah kita, tak ada prejudis dah kita nak anggap siapa syaitan. Boleh berbaik sangka pula dengan syaitan. Jadi di sini ayat pertama dah kita boleh rasa bahawa siapa syaitan sebenar, dan dia adalah musuh utama buat kita. Dan keduanya, inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Sesungguhnya syaitan itu musuh kamu, maka jadikanlah dia musuh yang mesti dia jauhi tipu dayanya. Yang keduanya, masih lagi kita kena anggap syaitan itu musuh, dan kita kena anggap bahawa sebarang tipu daya ataupun hasutan dia ni adalah daripada musuh, bukan daripada kawan. Kadang-kadang kalau kita kawan dengan manusia ni, bukan semua apa yang musuh kabur salah. Tidak. Ada satu kaedah dalam peperangan, musuh kepada musuh ialah kawan. Betul tak? Musuh kita rasa, tapi dia musuh, ada lagi musuh yang mana dia nak mengalahkan musuh tersebut, dia anggap kita sebagai kawan, dan kadang-kadang kata dia tu kita boleh pakai. Itu manusia, bukan syaitan. Dalam peperangan dengan iblis, syaitan, jangan pakai barang tu. Jangan pakai prinsip macam tu.
Dia adalah musuh yang nyata. Allah Ta'ala kata, termasuk juga tipu daya, janganlah ambil. Jangan pakai sebarang tipu daya kata-kata syaitan ni, sebab aduwwum mubin, iaitu dialah musuh yang paling utama. Menurut Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Kalbi dalam kitabnya Kitabut Tashil li'ulumit tanzil telah menyebut syaitan adalah musuh ketat manusia. Dia sentiasa berusaha merosakkan akidah dan imannya. Langkah pertama yang diambil oleh syaitan ni ialah meragukan keimanan, seterusnya menghubungkan ke dalam kekufuran ataupun menghumbangkan manusia tu ke dalam kekufuran. Sekiranya dia tidak mampu, dia berusaha mendorongkannya melakukan maksiat. Itu yang kedua. Yang ketiganya, sekiranya dia tak mampu lagi, dia berusaha lagi untuk memperlemahkan daripada berbuat taat kepada Allah. Kalau gagal lagi, andainya si insan itu masih terselamat, dia berusaha pula merosakkan ibadatnya melalui perasaan riak dan juga ujub. Rupanya tipu daya syaitan ni dia bukan satu je. Bukan suruh kepada kemungkaran saja, tidak. Tapi dia akan suruh sesuatu sehinggalah akhir sekali sampai kepada kemungkaran. Bijak. Langkah pertama syaitan dalam menghasut anak Adam, kata Imam Muhammad bin Ahmad Al-Kalbi ni, dia kata apa dia? Langkah pertama dia akan main akidah. Dalam hati tu dia akan kata, mu sembah Tuhan ni siapa? Gitu je dalam hati. Mu sembah Tuhan sekarang ni, Tuhan tu siapa sebenarnya? Macam mana dia? Tuhan ni ada tangan ke tak? Dalam Quran kan kata yadullah fawqa aydihim. Ada tangan sebenar ke tak? Kalau ada tangan, macam mana tangan? Jadi timbul keraguan. Adakah tangan dengan masuk kekuatan? Ragu pula. Adakah boleh ditakwilkan ayat Quran macam tu? Dia timbulkan keraguan. Sehingga sikit saja terselit dalam hati manusia, betul juga. Dalam Quran sebut ada tangan. Bukan Tuhan tak ada tangan, mesti ada tangan sebab dia kata dalam Quran. Itu boleh menyebabkan kepada kekufuran. Dia timbul gitu risu dalam hati manusia. Sikit saja hasutan dia main akidah manusia, akidah umat Islam ni, sehingga mari dalam hati silap anggap pada Tuhan, jadilah musyabbihah dan juga mujassimah, iaitu golongan yang mana? Golongan yang menganggap Tuhan ni sama dengan makhluk. Tuhan ni berjising macam makhluk. Na'udzubillahi min zalik. Sikit je. Ataupun dia ragukan lebih besar lagi, betul tak agama Islam ni? Agama Islam ni betul ke tak? Hak mu ikut ni hak betul tak ajaran ni? Ke ada agama lain yang lebih baik? Jadi ditimbul keraguan. Sehinggalah di kalangan manusia yang tak ada ilmu ni, yang iman tak kukuh, yang daripada kecil tak pernah belajar mengenal Tuhan, rasa betul juga. Dalam hati je mainan. Last sekali keluarlah daripada mulut dia, ikrar dia, hati dia pegang bahawa Tuhan yang disembah bukan Tuhan yang sebenar. Mungkin ada lagi Tuhan yang lain. Na'udzubillahi min zalik. Itu mainan paling besar sekali lah, langkah pertama. Tapi bukan semua orang jadi boleh main gini. Kalau dia berjaya dengan langkah pertama ni, kira dapat A lah. Kira dapat A lah. Markah yang syaitan tu dapat. Sebab itulah yang dia nak sekali sebenarnya. Dia nak sekali apa? Dia nak humbangkan anak Adam ke dalam neraka selama-lamanya, seperti mana Tuhan humbangkan dia keluar daripada syurga, dan Tuhan akan humbangkan dia ke dalam neraka nanti. Jadi tambah berseorangan dalam neraka. Jadi dia nak anak Adam ni masuk sama-sama ke dalam neraka bersama dengan dia. Tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah sekalian. Jika gagal pula dengan langkah ni, dia bukan duduk saja, bukan dia ferah macam kita. Macam kita kadang jual insurans, kadang-kadang MLM, kadang kita bisnes, produk kosmetik dan sebagainya. Nak tarik orang bukan senang. Orang yang berjaya biasanya dalam bisnes-bisnes macam ni, dia tak butuh hasil. Setiap hari dia WhatsApp. Nak beli barang ke tak, nak beli insurans ke tak, nak beli kosmetik tak. Siap link atau link produk-produk yang betul-betul berkesan, testimoni dan sebagainya. Siapa kawan tu faedah. Tapi dia tak pernah faedah. Orang macam ni yang biasa berjaya jadi tawang, jadi jadi ranking tertinggi dalam MLM dan sebagainya ni. Ni contoh je. Syaitan ni tambuhnya kepada kegagalan, dia usaha pula kepada yang kedua. Yang mana yang tadi nak menggelincirkan iman manusia ke arah kekufuran tak mampu, tak boleh, sebab kuat sangat iman mungkin manusia ni. Dia pergi pula kepada ginilah.
Imam okey dah, cuba pergi jalan bandar sekali. Puas ada rumah pergi bandar. Bila pergi bandar, start pergi bandar, tu awet comel. Tu janda comel. Dah. Sayang kalau kita dok tegur dia masa ni, kalau mu dok tegur, dia bisik dalam hati, kalau mu dok tegur janda ni ataupun anak dara ni, lepas ni tak ada dah nombor telefon dak ambil. Pergi kejap singgah dapat dia tu macam sporting. Pergi berhenti kejap tanya. Mulai-mulai ada bagi nombor telefon. Maka startlah berlaku maksiat, mesej dan sebagainya. Ada yang sampai bawa kepada nak zina dan sebagainya. Berjaya dah langkah tersebut. Ada yang gelincir. Dan ini ramai yang gelincir sebab bila dah syaitan tak mampu untuk menggelincirkan iman, dia gelincirkan dari segi ibadat dia. Dari segi ibadat. Jadi bila buat maksiat kurang dah ibadat, dapat banyak dosa, semakin berkurang pahala dan sebagainya. Itu kejayaan yang kedua kalau dia boleh. Namun bukan semua yang mampu macam tu. Ada orang yang mampu melawan hasutan dan sanggup menghindari maksiat. Mungkin keimanan lebih teguh, ibadat dia kuat, Tuhan jaga dan sebagainya. Adakah syaitan akan berputus asa? Jawab dia tidak. Dia pergi kepada yang ketiga, dia cuba letakkan putus asa, dia akan letakkan kurang semangat, kurang motivasi untuk melakukan ketaatan. Tadi dia suruh buat maksiat. Ada sebilangan manusia ni, dia bila syaitan hasut untuk buat maksiat, dia tak buat. Jadi syaitan bukan dia ni akan berputus asa gitu saja-saja, tidak. Sejak Nabi Adam lagi dia usaha untuk menyesatkan manusia, takkanlah zaman kita ni dia nak putus asa, tidak. Dia tak boleh nak menyuruh manusia ni buat maksiat, dia akan cuba membuat manusia ni kurang melakukan ibadat ataupun kurang melakukan ketaatan. Jadi kabarlah dah mu semayang 20 sakit lutut dah. Kalau mu nak semayang 20 rugi lah, sebab 10 malam akhir ni banyak sale dekat Shah Bandar. Contoh je ni, banyak sale kat Shah Bandar tu sebab orang nak pergi habis stok. Kalau mu semayang 20, bahan orang dah. Kasut-kasut hok comel, baju-baju raya hok comel, diskaun 50%. Dalam hati mai sebut nak semayang 20 ke tak, nak semayang 20 ke tak. Lepas tu dia tak boleh hasut pada suami, dia hasut pada isteri. Isteri kalah lalu ada sale 70%. Ajak selalu lelaki dia, bang, malam ni sekali je bang, malam ni sekali je. Malam ni sekali je kita pergi Shah Bandar shopping. Abang main lapang dah. Sayang tinggal 20, tak pernah tinggal 20 Main 20 semua tiba-tiba nak lapang. Bang, sekali je bang. Gila sekali hari tu. Syaitan butuh asa tak? Esok pula lepas tinggal dah sekali, dah semangat dah lah. Allahumma pun main lapang dah apa dah. Lapang dah apa dah dapat dah pahala terawih dapat pahala terawih esok lagi. Hak malang tu banyak lagi tau. Bukan setepak je, banyak gerai lagi. Rasa kena pergi pulak malam ni, pergi pulak kawan tu. Satu kejayaan bagi dia bila manusia itu kurang melakukan ibadat. Kurang melakukan ibadat. Asalnya banyak ibadat, dia berjaya mengurangkan. Jadi lama-lama tak semangat nak buat ibadat, malah nak mengaji, malah nak belajar dan sebagainya. Itu kejayaan bagi syaitan. Tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah sekalian. Kalaulah gagal pula, dia bukan duk saja lagi. Dia bukan gagal untuk dia mengalah, tidak. Last kali macam mana dia suruh, kadang-kadang dia tak larang buat ketaatan, tak larang buat ibadat, tapi dia suruh. Dia panggil reverse psychology. Lebih kurang macam itulah. Saya pun tak kerti mana dia masuk reverse psychology ni, tapi kita lebih kurang dia menghalang kita daripada, dia hasut kita supaya kita tidak buat ibadat. Dia menghalang kita daripada buat ibadat. Kita tak dengar hasutan tersebut. Last kali dia buat macam mana? Dia suruh. Syaitan bijak lagi pada kita rupanya kadang-kadang tu. Macam mana? Dia suruh kita, dah mudah semayang kan, pergi semayang dulu. Salah mari masjid kan, salah mari masjid, tengok ada tok tua. Dia ambil semayang tau. Dia ambil semayang tau. Tok tua dia tau, dah sembayang malu lah. Orang bang tu. Orang bang dah tu. Syaitan suruh pergi sembayang. Pelik kan? Jadi kawan tu pergi sembayang. Bila pergi sembayang, syaitan tahu dah, tok tua ada. Muah kat takbir tu kuat sikit. Biar tok tua sebelah dengar, baru tahu, bakal natu ni kuat sembayang. Dia rasa gitu. Jadi kawan tu Allahu Akbar, dalam hati bangga dapat tunjukkan kepada mertua dia, dialah menantu paling baik, ataupun pada bakal mertua dia bahawa dia ni calon menantu yang memang orang cari. Itu
ibadat ke dosa, timbul satu dosa maksiat iaitu riak dalam hati. Ataupun kawan tu nak buat kat rumah, nak buat kat rumah 2 rakaat, kata kalau mu buat 2 rakaat kat rumah sikit je pahala. Syaitan kata, gilah sejid, gilah kat masjid, gilah kawan tu ke masjid. Kawan tu masjid tengok orang ramai orang, dia sembahyang, orang lain sembahyang, dia sembahyang Allahu Akbar. Dalam hati kata, oh, dok lah kau mangak kita, mari main masjid. Orang kata, oh, dia ni mari sejid juga. Nak orang kata dia pun mari sejid sembahyang masjid pun dah jadi sum'ah, dah jadi riak dan sebagainya. Tu maksiat. Dia suruh kepada kebaikan, rupa-rupanya last sekali jadilah satu kemungkaran. Nampak taktik dia. Syaitan tidak akan mengalah. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Dia akan datang mana? Dia mula-mula akan datang berdepan. Dia akan datang berdepan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Bila kita tolak dia, kita sekat daripada datang depan, adakah dia akan balik? Tak, dia akan mari pula daripada belakang. Mari pula daripada belakang. Kita paling kita ambak pula, adakah dia akan lari? Tidak, dia akan pergi pula belah kanan. Dia akan mari pula belah kanan, kaca kita. Kita ambak pula belah kanan, dia akan mari pula belah kiri. Begitulah syaitan. Kalau katalah Imam Ghazali, dia seolah-olah macam lalat. Hasutan syaitan ni macam lalat. Kita kibah kau ni lari tu mari pula. Kibah lari mari pula. Kibah lari mari pula. Kenapa digambarkan macam lalat ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Sebab lemahnya dia. Lalat ni kalau kita jetik dia, innalillah. Tali 3 hari dia dengan lalat tu. Sampai begitu sekali lemahnya lalat. Kita gerak tangan sikit lari lalu dia. Tapi adakah kita gerak sikit, gerak banyak, dia akan lari? Tidak, dia akan lari. Kemudian dia akan balik semula. Ambak pula, ambil nyapuhnya, ambil bedanya, ambil nembok, baygon dan sebagainya, lari dia. Mari pula. Begitulah syaitan. Lemahnya dia, hasutan syaitan, kita boleh hambak bila-bila masa. Tapi keazaman dia kuat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Hasutan dia lemah, tapi keazaman dia kuat, dia tak ambuhlah gagal. Tak ambuhlah dia seorang berada dalam neraka. Dia akan tetap mari, seperti mana lalat mari kacau kita, begitulah syaitan, dia mari hasut kita. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Kata Imam Ihsan Muhammad Dahlan Al-Qadiri, telah meriwayatkan lagi tentang betapa besarnya dendam kesumat iblis atau si syaitan itu terhadap manusia. Apabila si syaitan gagal mengkufur atau meragukan iman manusia, dia cuba pula berusaha dan berikhtiar untuk merosakkan ibadat mereka. Maknanya apa tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Kata Imam Ihsan ni Al-Qadiri ni, dia kata kalaulah Dalil nak menjurumuskan manusia ke dalam kekufuran, dia akan kacau ahli ibadat pula. Dia akan kacau dekat ibadat manusia tu. Yelah memang imam masih kuat, masih teguh, tapi ibadat belum tentu teguh. Dia akan kacau kat situ pula. Sebab itulah syaitan ni, dia antara penghalang yang menghalang manusia daripada melakukan ibadat. Kata beliau bahawa apabila tiba waktu sembahyang, si iblis memerintahkan kuncu-kuncu tenteranya yang terdiri daripada syaitan-syaitan supaya pergi ke merata-rata tempat menemui sesiapa yang mahu menunaikan solat untuk melalaikan agar dia melewatkannya daripada waktunya. Sekiranya si syaitan tidak mampu berbuat demikian, dia akan berusaha menyuruhnya agar menunaikan solatnya dalam keadaan tidak sempurna rukuknya, sujudnya, bacaannya, tasbihnya dan doanya. Sekiranya masih tidak mampu, dia akan melalaikan hatinya dengan pekerjaan dunia dalam solatnya. Akan kiranya dia masih gagal lagi, tiada sedikit pun dapat memesongkan kewaspadaan orang yang bersolat itu, nescaya si iblis akan bertindak memerintahkan kuncu-kuncunya mengikat si syaitan yang gagal tadi serta mencampakkan ke dalam laut. Tetapi sekiranya tadi dia berjaya, nescaya dia akan mendapat kemuliaan dan penghormatan. Digambarkan macam mana hasutan syaitan ni kepada orang yang sembahyang, yang melakukan ibadat sembahyang, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Pertamanya, sebelum sembahyang tu dia khabar dah, tak payah sembahyang tu yang langkah pertama, tak payah sembahyang Orang sayang orang dalam hati, sayang pula orang bang ni, fadilat besar jemaah, tunggu dulu habis ni, tak siap lagi jual beli ni, relax dulu. Kawan, lepas tu bila nak start kereta dah, Allah, tak payah start kereta lah, bukan senang nak parking kat kawasan masjid tu, maju pula tengah bandar Masjid Abidin, bukan senang, tak payah pergi lah. Lepas tu nak pergi masjid lain pula, Allah, bukan senang masa ni dekat-dekat Allah, hari Minggu ni kan bukan senang nak pergi semayang.
Main rumah dah. Duduklah rumah. Okey. Lepas tu anak pula nangis. Macam ya bayar lagi. Siang anak tu pergi pujuk anak dulu. Siapalah kawan tu melewatkan semayang, satu kejayaan bagi dia. Tapi kalau tak mampu tu juga, kawan tu manusia tu gilah semayang. Hamba tu gilah semayang. Pergi semayang pula dia cuba lalaikan macam mana? Lalaikan otak dia. Pergi semayang buat leweh. Tekan katalah. Ataupun buat dok semangat, buat macam terpaksa, tak minat dan sebagainya. Ataupun tak berjaya lagi, bila semayang tu dia akan cuba buat lupa Fatihah, rokok. Dak apa rokok lama ngak kejap dah dia bisik dalam hati. Dak apa nak sujud lama baca benda panjang-panjang sikit-sikit dah Lepas tu bila nak tunduk rapat, Allah sakit lutut tu kan. Tak payahlah sujud molek-molek, sujud badan dah Tuhan ni bukan suruh menyeksakan badan. Dia syaitan asuk-asuk lah kali rukuknya tak sempurna, bacaan Fatihahnya tak sempurna sebab rushing dan sebagainya. Jangan baca lambat sangat Fatihah, baca laju sikit. Mesyuarat kat gigang, dia asuk gitu. Jadi kawan tu baca gaduh lari tajwid, tak sah Fatihah dia. Tak sah Fatihah, tak sah semayang dia. Bila tak sah semayang, macam tidak semayang. Orang yang tak semayang, apakah hukuman dia? Tuan-tuan dan puan-puan pun tahu. Kata jaya juga, dia akan lalaikan hati dia. Dalam hati mikir, Allah, guanalah bini aku di rumah. Padahal tengah semayang. Dia ada kat masjid, macam manalah bini aku kat rumah. Ni marilah satu-satu benda, kadang-kadang dia rancang benda yang baik. Tengah-tengah mikir, tengok-tengok Tok Imam beli kain plekat baru. Mikir, kalau pergi kata panjang, beli barang beli barang pula, mungkin nak ambil duit mana pula. Lepas tu mikir pula, nak minta dengan orang. Orang ni boleh minta ke tak? Jadi lah kali, Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi. Lala dia dalam semayang. Tu cara dia menyesatkan manusia, mengganggu manusia dalam melakukan ibadat sembahyang. Tak berjaya juga apa yang akan berlaku pada syaitan tu. Kata Imam Ihsan Muhammad Dahlani Al-Qadiri ni, dia kata syaitan ni kalau gagal dalam misi dia akan dicampur, diikat dan campur ke laut. Maka dia akan dihukum, didenda. Takut syaitan pun takut. Siapa yang menitahkannya? Iblis bapak dia ataupun ketua kepada syaitan ni. Jadi syaitan ni tu dia sungguh tu sebab takut akan hukuman yang berlaku. Kalau dia berjaya, dia akan dapat kemuliaan, dapat ganjaran dan sebagainya. Itu syaitan. Tapi kalau dia gagal misi dia, maka dia akan dihukum dengan sekerah-kerahnya. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah menasihatkan kepada kita. Dia kata macam ni. Dia kata syaitan ni adalah musuh kamu dan musuh kepada bapa kamu Nabi Adam. Macam mana kamu ni, kata Imam Al-Jailani ni, Abdul Qadir Al-Jailani ni, kalaulah Nabi Adam memusuhi syaitan dan syaitan memusuhi manusia, macam mana kamu boleh rasa aman, rasa baik jika berkawan dengan syaitan? Saya ulang balik. Macam mana syaitan ni memusuhi bapa kamu Nabi Adam dan menghancurkan kehidupan di syurga Nabi Adam sehingga dicampurkan ke bumi. Dan kamu dalam ketika walaupun tahu syaitan bermusuh dengan bapa kamu, tapi kamu buat baik dengan dia. Kamu buat baik dengan dia, sedangkan dia adalah musuh bapa kamu. Macam gini kawan tu ngenak lama dah kat ayah kita. Ni contoh kapung ni Kawan tu ngenak lama dah dengan ayah kita. Dia bakar gebang ayah, dia curi kereta ayah kita. Duduk sekapung je. Ayah kita nak balas pun tak mampu. Waktu dia kacau, nak dara dan sebagainya. Adakah kita tiba-tiba nak pergi kawan dengan dia? Logik tak? Kata Imam Abdul Qadir Al-Jailani. Tak logik Dia memusuhi bapa kamu dan kamu merasa tenterang dengan dia. Tak logik sebenarnya. Dia memusuhi bapa kamu dan semestinya dia akan memusuhi kamu juga. Kalau kamu tenterang dengan syaitan ni, kamu berasa aman dengan hasutan syaitan ni, adakah kamu akan bahagia? Tak. Seperti mana dia dah buat kepada bapa kamu, dia juga akan buat kepada kamu juga. Itu bayangan yang digambarkan oleh Al-Imam Abdul Qadir Al-Jailani ni. Seperti mana yang dia buat sampai daripada syurga sampai ke bumi, antara dua darjat tu. Nikmat syurga dengan nikmat bumi lain. Itulah perbuatan syaitan yang mana telah bertindak membuat sesuatu yang tidak baik kepada bapa kamu, tapi mu pula anggap dia sebagai kawan. Logik ke tidak? Tak logik. Seperti mana dia buat gitu kepada bapa kamu, mu juga akan lebih lagi dia akan buat.
Sepatutnya mu kena lebih anggap syaitan tu sebagai musuh, bukan sebagai kawan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, tu pandangan daripada Imam Al-Jailani rahimahullah ta'ala. Maka sekiranya ada timbul persoalan, kata Imam Ghazali ni, maka dengan apakah saya akan memerangi syaitan? Dan dengan apakah pula saya akan dapat menghilangkannya dan menolaknya? Kita kata syaitan ni musuh kita. Kita kata dan kita tidak mahu mengikut tipu daya syaitan. Iyalah, tu semua orang tahu. Cara dia macam mana? Kena ada cara dia. Setiap benda dia ada prosedur dia. Termasuk juga untuk memusuhi syaitan, untuk berperang dengan syaitan, melawan syaitan, dia ada cara dia. Timbul persoalan, cara dia macam mana? Mu kata musuh, jangan dengar, jangan ikut, jangan terpedaya. Yalah, cara macam mana? Cara dia macam mana? Setengah ulama kata Imam Ghazali, kita boleh bayangkan syaitan ni seperti seekor anjing. Kita boleh bayangkan syaitan ni seekor anjing yang memang nak serang kita. Sebab syaitan ni memang dia sentiasa nak serang manusia. Lebih-lebih lagi dari umat Islam ni. Dia sentiasa nak serang kita. Kita bayangkan syaitan ni macam anjing. Macam mana kita nak menghadapi dia, tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Adakah kita kena lawang dia? Sedangkan anjing ni, kita jangan anjing yang macam Hello Kitty tu. Tu jetik ekor nangis kawan tu. Hak besar German Shepherd boleh Hak memang garang Sekali dia sengih je lidah dia kecor perut. Kecing tu Imam. Memang bekeng. Anjing ni nak kacau kita ataupun nak membahang kita. Cara dia macam mana, tuan-tuan dan puan-puan? Kalau kita lawang dia, kita kadang-kadang tak mampu, kita lemah. Siapa kita? Kita bukannya ibadat 1000 rakaat satu malam. Kita bukannya orang yang menuliskan Quran khatam satu hari satu juzuk. Kita orang awam biasa. Macam mana cara dia? Kalau kita lawang berhadapan dengan kemampuan yang ada, kapasiti diri kita yang lemah ni, maka kita akan kalah. Yang boleh apa dia? Kita akan boleh cedera mungkin. Walaupun kita dapat kalahkan anjing tersebut, kita mungkin akan letih badan. Masa kita habis, badan pun cedera, badan pun sakit, nak baik pula susah, lambat. Habis cara macam mana paling mudah, tak ambil sakit, tak ambil letih, jangan lawang dia. Khabar kepada tuang dia. Khabar kepada tuang anjing itu, pegang anjing kau, ikat kat anjing ni, kawan tu ikatlah. Letih tak badan? Tak letih. Luka tak? Tak luka. Tak ada apa-apa. Darah tak? Darah langsung. Hidup pun tenang. Tak ada apa rasa trauma, tak ada rasa macam tension dan sebagainya, tak ada. Kerana apa? Kita ambil tindakan yang lebih baik, iaitu khabar kepada tuang dia. Maknanya apa, tuan-tuan dan puan-puan? Langkah pertama kalau kita nak elok daripada hasutan syaitan, cari tuang kepada iblis syaitan ni. Siapa? Rabbul Alamin. Tuhan sekalian alam. Ngadu ke Tuhan, ya Allah, Allahumma inni a'udzubika min hamazatish syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Ya Allah, jauhilah kami daripada hasutan, godaan syaitan. Dan jauhilah kami daripada dia hadir mengganggu kami dan sebagainya. Banyaklah doa-doa supaya Allah Ta'ala ni jaga kita daripada hasutan syaitan. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Kemudian ada 3 perkara yang boleh kita halang syaitan ni. Kita boleh halang tipu daya dia. Tadi kita minta pertolongan Allah Ta'ala untuk perlindungan daripada Allah Ta'ala, untuk pertolongan Allah Ta'ala untuk melindungi diri daripada syaitan ni. Dia serang kita, kita minta kekuatan daripada Tuhan kepada syaitan tu, pencipta kepada syaitan iblis tu untuk melindungi diri kita. Tapi syaitan ni dia akan tetap asuk kita dengan tipu daya, dengan godaan dan sebagainya. Macam mana cara dia untuk kita lawang balik? Terdapat 3 perkara yang dikemukakan oleh ulama. Cara 3 perkara ni adalah 3 langkah yang boleh kita hadapi syaitan ni. Yang pertama ialah hendaklah mengenali dan mengetahui tipu daya dan helahnya.
maka ketika itu dia tidak akan berani terhadap anda. Yang pertama ialah kita nak menghadapi syaitan ni, kita nak menghindari tipu daya syaitan ni. Yang pertama kita kena tahu apa helah dia. Sebab itulah kita kena ada ilmu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita tak kena tahu bahawa taktik dia macam mana, strategi dia macam mana, apa tindakan dia, kita kena tahu. Dah ustaz kita nak tahu macam mana, kita kena belajar lah. Kita kena belajar, kita kena ngaji Quran, kita kena tanya orang yang berilmu dan sebagainya, barulah kita tahu. Contoh yang dikemukakan apabila kita duduk dalam rumah ataupun kita nak tinggalkan rumah kita, ataupun kita berada dalam rumah lah. Kita berada dalam rumah, pencuri nak masuk. Adakah pencuri akan masuk kalau pencuri tahu bahawa kita dah tahu taktik dia? Dia tak akan masuk. Syaitan bila kita dah tahu taktik dia, tidak akan masuk rumah tu sebab akan memerangkapi dia. Itu langkah pertama. Jadi langkah kedua, ketiga, insya-Allah kita akan sambung balik pada pertemuan yang akan datang. Tak sempat pada hari ini, minta maaf banyaklah. Banyak perbahasan berkenaan dengan halangan-halangan ibadat ni. Kalau ada kesempatan lain, insya-Allah kita akan kongsikan. Mohon maaf atas kesalahan, kesilapan, keterlanjuran dan sebagainya. Terima kasih kepada semua jemaah sekalian, muslimin dan muslimat, termasuklah kepada pendengar-pendengar setia Terengganu FM. Mudah-mudahan perkongsian ini memberi manfaat yang besar buat diri kita, insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.